Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Akhirnya terjawab apa tujuan sebenar dan apa isi sebenar sidang media yang dijangka atau dibuat oleh Rafizi Ramli. Ramai yang cuba meneka, ramai yang cuba mencari isu, ramai juga yang meramalkan. Kononnya 13 ahli parlimen PKR akan keluar menyokong kerajaan perpaduan, tetapi akhirnya terjawab mereka bukan meninggalkan kerajaan tetapi sebenarnya hanya mengeluarkan kenyataan atau kebimbangan berkait dengan isu kehakiman. 9 ahli parlimen PKR menggesa RCI isu kehakiman, bimbang skandal VK Lingam berulang. Sekumpulan ahli parlimen PKR diketuai bekas timbalan Presiden parti itu iaitu Rafizi Ramli bimbang skandal pelantikan kehakiman terbaru akan menyerupai skandal VK Lingam. Justru mereka menggesa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI dibentuk untuk menyiasat dakwaan berikut. Pertama, bahawa bagi pelantikan hakim-hakim baru sama ada bagi Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Persekutuan, pencalonan yang telah dihantar oleh Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman kepada kerajaan tidak diambil tindakan pada kadar yang sewajarnya yang menyebabkan kekosongan menjadi terdesak. Bahawa pencalonan bagi kekosongan Ketua Hakim Negara dan Presiden Mahkamah Rayuan telah pun diputuskan oleh GSC sebelum persaraan Tun Tengku Maimun Tuan Mat dan dikemukakan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebelum ini, tetapi pelantikan tidak dibuat sehinggalah menyebabkan kekosongan yang ada sekarang. Bahawa mesyuarat GAC telah dipanggil pada hari Jumaat lepas tanpa mematuhi keperluan notis 10 hari dengan tujuan untuk membuat pencalonan semula bagi jawatan-jawatan yang kosong. Sebelum kita teruskan, sila tinggalkan komen anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, saya nak perkenalkan kepada anda semua, ini Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Peningkatan daya imun badan kita membuatkan kita sembuh daripada semua jenis penyakit. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita tidak sembuh daripada penyakit kerana imun badan kita yang bodoh dan lemah. Kita juga diserang oleh badan kita sendiri apabila imun badan kita menjadi bodoh. Tapi dengan Transfer Factor for Life terapi imun ini, imun badan kita dididik menjadi bijaksana, menjadi kuat untuk menyerang dan membersihkan semua penyakit, akar-akar penyakit yang ada dalam tubuh badan kita. Produk ini lulus KKM, produk ini diperakui oleh semua doktor di seluruh dunia dan di Malaysia juga lulus KKM dan halal. Dapatkan produk ini secepat mungkin selagi anda punya kesempatan. Ingat, masa tidak pernah menanti anda. Jika anda kata esok, mungkin esok bukan hari anda, tapi ambil tindakan segera. Dapatkan nombor telefon yang tertera dan hubungi untuk konsultasi percuma dan untuk nasihat percuma. Baiklah saudara-saudara sekalian, selain daripada itu, majlis sidang media yang dibuat oleh Rafizi dan geng juga menyatakan bahawa pada satu mesyuarat JSC yang lepas seorang hakim Mahkamah Persekutuan telah dipanggil untuk memberi penjelasan mengenai tuduhan cuba mempengaruhi keputusan satu kes dan pertukaran hakim. Perkara keempat adalah berdasarkan laporan polis yang difailkan oleh pembantu hakim berhubung pertanyaan Malaysia kini mengenai dakwaan campur tangan kehakiman. Tengku Maimun telah bersara sebagai Ketua Hakim Negara pada 2 Julai selepas dia tidak diberikan lanjutan 6 bulan. Hakim Besar Malaya, Hasna Hashim yang sedang menjalani pelanjutan 6 bulan selepas bersara sehingga November adalah pemangku Ketua Hakim Negara. Jumaat lalu FMT memetik sumber melaporkan bahawa Hasna telah memanggil mesyuarat tergempar JAC. Skandal VK Lingam merujuk kepada rakaman 2002 Peguam VK Lingam mendedahkan dalam panggilan telefon bagaimana dia telah mempengaruhi pelantikan hakim utama. Video itu diketahui pada tahun 2007 mencetuskan kemarahan yang meluas
yang membawa kepada pembentukan JSC pada tahun 2009. Selain menggesa RCI, ahli parlimen PKR berkenan juga secara rasmi akan meminta jawatan kuasa pilihan khas reformasi institusi parlimen menjalankan siasatan terhadap skandal kehakiman semasa. Ini termasuk memanggil Anwar untuk memberi kenyataan kepada jawatan kuasa itu. Mereka juga mahu pelantikan hakim dibuat berdasarkan syur semasa Tengku Maimun masih menjadi ketua hakim negara. Sebarang syur baru hanya perlu dilakukan selepas siasatan RCI dan jawatan kuasa parlimen selesai, kata Rafizi. Ahli parlimen berkenan akan melancarkan petisyen awam dan sirih forum awam untuk mendidik orang ramai tentang tuntutan mereka. Mereka juga akan mengumpulkan ahli parlimen lain untuk menyokong mereka. 8 ahli parlimen lain selain Rafizi yang membuat gesaan itu ialah Nik Nazmi Nik Ahmad, Wong Chen, Rodzia Ismail, Zahir Hassan, Bakhtiar Wancik, Said Ibrahim Sedno, S. Kesavan dan On Abu Bakar. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita terkini yang kita terima daripada satu sumber yang kita dapat dan sumber paling dipercayai. Rupa-rupanya terbongkar akhirnya tujuan Rafizi bersama dengan beberapa orang ahli parlimen membuat sidang media. Ramai orang yang sudah mula tunggang, terutamanya Walaun, pembangkang, sudah mula menunggang isu itu. Apabila Rafizi memberikan kenyataan yang gantung atau tergantung yang menjadi tanda tanya dan menjadi spekulasi. Biasalah, pembangkang atau Walaun akan guna apa saja cara untuk dispin, dicari guna untuk menjatuhkan kerajaan perpaduan sekarang. Malangnya, rupa-rupanya Rafizi mengadakan sidang media hari ini bukan untuk tarik sokongan atau tarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri Padan Muka Walaun yang cuba mengutip atau cuba menspin menggunakan isu itu untuk ditenggang bagi memburuk-burukkan kerajaan perpaduan. Mereka sangka Rafizi betul-betul mengkhianati PKR seperti yang dibuat oleh Azmin Ali. Mereka sangka Rafizi ini macam Azmin Ali. Taklah, Rafizi ini lebih bermaruah, berintegriti dan juga berpegang pada prinsip. Walaupun dia tidak suka dengan apa yang berlaku, tetapi dia tidak untuk menarik balik sokongan terhadap Perdana Menteri. Pengumuman bekas timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli untuk mengadakan sidang media bersama beberapa ahli parlimen daripada parti itu mencetuskan spekulasi panas. Susulan pengumuman, satu mesej turar mendakwa Rafizi yang kini menjadi pengkritik lantang kerajaan selepas meletakkan jawatan sebagai Menteri Ekonomi bersama 10 lagi ahli parlimen PKR akan menarik balik sokongan mereka terhadap Perdana Menteri Anwar Ibrahim dalam sidang media tersebut. Namun perkara itu dinafikan Ketua Cabang PKR Tuaran Razif Rakimin. Senarai itu palsu, hanya sekadar spekulasi, katanya ringkas kepada Malaysia Kini. Sebelum kita teruskan, jangan lupa tinggalkan komen Anda, dan jika Anda sayang Malaysia, tuliskan tanda pagar "Kami Sayang Malaysia" dan Padan Muka Walaun. Aha. Tapi sebelum itu saya nak perkenalkan kepada Anda semua. Ini ialah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% peningkatan. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit kerana imun badan kita yang lemah. Kita kena penyakit kerana imun badan kita yang menjadi bodoh. Dengan peningkatan daya imun badan kita, kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Dengan imun badan kita yang dididik menjadi bijaksana, imun badan kita akan bijak dan melawan penyakit daripada dalam. Saudara, peningkatan daya imun badan yang dididik juga boleh memberikan pengharapan baru kepada Anda semua. Jika sebelum ini Anda seperti tiada harapan lagi, inilah jalan harapan baru bagi Anda. Dapatkan produk ini melalui nombor telefon yang tertera. Dan produk ini diterima oleh semua dokter-dokter di seluruh dunia, diperakui oleh seluruh dokter di seluruh dunia, halal dan juga lulus KKM. Terima kasih dan ingat, jangan bertangguh-tangguh, dapatkan produk ini segera. Baiklah saudara-saudara sekalian, apa yang mengejutkan kita ialah difahamkan sidang media yang dilangsungkan di pejabat ahli parlimen Subang, Wong Chen, itu adalah berkenaan isu-isu nasional sahaja. Rafiz Razik menjelaskan bahawa mereka yang akan hadir pada sidang media itu adalah wakil rakyat yang menyokong Rafizi semasa pemilihan parti pada Mei lalu.
Selain Wong, seorang lagi yang turut dinamakan dalam mesej tular itu ialah Naib Presiden PKR Chang Lih Kang. Chang yang juga Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi bagaimanapun dijadual menghadiri pelancaran program sains di Kuala Lumpur pada waktu yang sama dengan sidang media Rafizi. Rafizi tewas dalam perebutan jawatan timbalan Presiden PKR pada Mei lalu yang membuah kepada peletakan jawatannya sebagai Menteri Ekonomi. Penghujung bulan lalu, dia meluahkan rasa pesimis terhadap rancangan kerajaan untuk menyemak dan menstruktur semula rancangan Malaysia ke-13 dalam tempoh yang singkat. Dokumen RMK-13 dipelopori Kementerian Ekonomi di bawah Rafizi sebelum ini. Rafizi juga menyatakan kebimbangan terhadap kemungkinan berlaku krisis dalam Badan Kehakiman susulan persaraan Tengku Maimun Tuan Mat sebagai Ketua Hakim Negara. Pemerhati politik melihat ini sebagai kemunculan semula Rafizi yang suatu ketika pernah dikenali kerana kerap mendedahkan skandal kerajaan melalui sidang media. Jadi, adakah akan berlaku yang mana kejutan besar? Menurut JBK dalam ruangan komen, begitulah pemimpin politik bila kalah dalam pemilihan ketua, mulailah menampakkan wajah yang sebenar. Dahulu Azmin Ali, kini Rafizi. Tak lama lagi Rafizi akan masuk ke gelanggang bersatu bersama Zuraida katanya. Oh, itu yang saya tak percayalah. Saya tak percaya beliau akan bersama Azmin dan juga Zuraida. Adalah cita-cita yang terpendam, kata Green Bear. Mungkin cita-cita dan matlamat untuk jadi PM tidak kesampaian, terkubur begitu saja. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pendedahan daripada ahli PKR dan Rafizi kali ini memang mengejutkan kita semua. Rafizi menyatakan bahawa akan ada, dijangka akan ada halat 7 baharu yang akan diumumkan oleh beberapa ahli PKR, ahli parlimen PKR dan Rafizi. Ahli Parlimen Pandan, Datuk Seri Rafizi Ramli bersama beberapa ahli Parlimen PKR yang lain dijangka mengumumkan halat 7 baharu dalam politik menerusi sidang akbar khas pada hari ini. Menurut sumber dalaman parti, pengumuman rasmi akan dibuat sendiri oleh Rafizi yang juga bekas timbalan Presiden PKR. Kata Rafizi, tunggu sahaja pengumuman rasmi yang akan dibuat, katanya kepada Sinar Harian. Terdahulu, Rafizi menerusi satu hantaran di aplikasi X pada Ahad memaklumkan bahawa sidang media berkenan akan berlangsung di Pusat Khidmat Rakyat Parlimen Subang pada jam 9 pagi. Sidang media tersebut turut akan disiarkan secara langsung di platform media sosial bekas Menteri Ekonomi itu. Bagaimanapun tidak diketahui tujuan sidang media terbabit diadakan memandangkan Rafizi tidak memperincikan maklumat lain. Sementara itu, hantaran Facebook oleh bekas Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR, Iswardi Morni, menimbulkan tanda tanya dipercaya mempunyai kaitan dengan situasi yang berlaku dalam parti berkenan. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda dengan tanda pagar kami benci ketidakstabilan. Kami benci ketidakstabilan. Saya juga ingin memperkenalkan kepada anda semua, ini adalah Transfer Factor for Life. Ini ialah terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umumnya, kita kena penyakit kerana daya imun badan kita yang bodoh. Secara umumnya, kita tak sembuh-sembuh daripada sebarang jenis penyakit kerana imun badan kita yang tidak kuat lagi. Imun badan yang lemah dan imun badan yang bodoh tidak akan melawan penyakit dari dalam ataupun dari luar badan kita. Apabila imun badan kita tidak kuat melawan, kita tak akan sembuh daripada sebarang jenis penyakit. Cepat dapatkan produk yang diperakui oleh doktor-doktor di seluruh dunia dan juga doktor di Malaysia ini. Produk ini juga diluluskan oleh KKM dan juga halal. Saudara, apabila imun badan kita menjadi kuat, imun badan kita akan melawan daripada dalam
dan menyembuhkan kita daripada semua jenis penyakit. Dapatkannya selagi masih ada masa untuk Anda. Ingat, masa tidak pernah menanti Anda. Masa itu cemburu dengan Anda. Kalau sudah terlambat, baru kita bertindak, tidak berguna lagi. Saudara, hari ini juga kita tertanya-tanya, timbul tanda tanya. Apabila bekas Setiausaha Koordinasi Penerangan PKR, Iswardi Morni menimbulkan tanda tanya yang dipercaya mempunyai kaitan dengan situasi yang berlaku dalam parti PKR. Iswardi berkata terdapat pihak yang memilih untuk menyertai politik demi memperoleh kuasa, membuat dasar, membuat keputusan dan menentukan hala tuju negara. Namun tegas beliau, itu bukan satu-satunya jalan bagi mereka yang benar-benar mahu membantu rakyat. Jika niat kita nak bantu rakyat, adakah wajib masuk parti politik? Tidak semestinya. Banyak cara lain. Boleh tubuhkan perusahaan sosial, badan bukan kerajaan NGO, gerakan komuniti katanya. Semua itu pun boleh beri impak besar. Jangan kita lupa, minoriti atau majoriti rakyat sebenarnya bukan ahli parti politik pun. Yang tidak sertai parti itu lebih ramai dari sertai parti, dan golongan atas pagar itulah jadi penentu siapa naik, siapa turun, katanya dalam hantaran di Facebook. Iswardi menambah, walaupun ahli parti penting sebagai penggerak dan barisan hadapan, kekuatan sebenar tetap terletak pada suara rakyat terbanyak yang senyap tetapi memiliki kuasa dalam diam, kata Iswardi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda.